Ahli Parlimen Kuala Selangor merangkap AJK PAS Pusat. Majlis mempersilakan. Takbir. Terima kasih saudara pengacara majlis, rakan penceramah saya pada malam ini, Saudari Siti Aisyah Syekh Ismail, Ketua Sri Kandi Parti Keadilan Rakyat. Pidatonya hebat, mantap, bernas, cukup digeruni oleh putri-putri dan wanita UMNO. Saya tidak kesempatan untuk berjumpa Pak Samad pada malam ini. Apapun, alhamdulillah. Yang berbahagia, yang dikasihi, yang dipetua PAS, Fadil Ustaz Ismail Zain, Yang berhormat Adun Cangkat Jong, Tuan Haji Anwar Sudin, Naib yang dipetua Fadil Syekh Kabir, seluruh pimpinan PAS kawasan, juga cawangan di sini, cawangan Kampung Bahagia, seluruh pimpinan parti-parti komponen Pakatan Rakyat, daripada PKR, daripada DAP, pimpinan DHPP, Saudara Surya, dan teman-teman yang lain, pegawai kerajaan, tuan-tuan haji, para asatizah, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, khususnya kawan-kawan yang bertugas malam ini, pihak keselamatan, seluruh yang hadir, saya mulakan dengan uhikum bi tahiyatil Islam, tahiyah mubarakah. Tahiyah min indillahi mubarakatan wa taibatan, fa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Begitulah selayak-layaknya saya lafazkan, saya rafakkan, dan saya junjung setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini mengungsi pentas penerangan ini. Tuan-tuan, inilah dia yang ada pada kita dalam sebuah negara yang tidak mengamalkan ini. Berat juga saya nak apapun. Alhamdulillah tuan-tuan, kita diambang pilihan raya umum ke-12. Ini sikit ya cabaran tuan-tuan, kita nak lawan UMNO ni. Tuan-tuan, kita diambang pilihan raya umum ke-12 sudah. Saya yakin ramai yang cuba membuat teka-teki nak jadi nuju 4 belalang, tuan-tuan. Bilakah tarikh pilihan raya ini, tuan-tuan? Tak payahlah tuan-tuan, tunggu je lah. Kata-katanya Najib suka nombor 11 ni, tuan-tuan. Dia beriman pada feng shui katanya. Feng shui ke feng shui macam nak sebut saya tak kerti. Tapi 11 itu satu tarikh yang disebut-sebut, tuan-tuan. Kok hari Jumaat tu bubar parlimen selepas bajet belanjawan dibentangkan. Kok sungguh-sungguh dia sehari dua ni, tuan-tuan. Di langit ke-9 katanya.
Dia rasa seronok sangat, tuan-tuan. Tapi saya cadangkan supaya kita jangan buang masa membuat teka-teki ini, tuan-tuan. Karena inilah sifatnya demokrasi di negara kita ini. Cukup tidak bertamadun. Karena negara-negara yang lain jelas menyatakan bila tarikh pilihan raya umum mereka. Nah, kalau kita mengikut parlimen ala Westminster, demokrasi United Kingdom British, tuan-tuan. Tapi British hari ini tak dikatakan menjajah kita, tuan-tuan. Tapi macam mana kita nak ikut dia? Parlimen British pun dengan kerajaan pakatan konservatif dengan LDP, David Cameron pun mutakhir ini menyatakan bahwa mereka menetapkan tarikh pilihan raya mereka. Nah, semua negara-negara menetapkan tarikh pilihan raya, tuan-tuan. Sebab ia merupakan satu yang cukup bermaruah, satu yang sifatnya bertamadun. Kalau kita nak adakan persaingan, tuan-tuan, kita perlu menyatakan kepada pesaing kita bila akan berlakunya on your mark, get set. Bila nak go-nya. Kalau pesaing-pesaing kita tidak tahu, ini negara bertuah, tuan-tuan. Hanya Allah dan Najib saja yang tahu. Kan tak sedap bunyi, tuan-tuan. Hanya Tuhan dan Perdana Menteri dia yang tahu. Ini. Tapi tuan-tuan jangan tanya saya lah, Najib ke lebih tahu ke Kak Mah yang lebih tahu. Tuan-tuan, kita berdepan dengan demokrasi yang seperti ini, timpang dan pincang. Sebab itu tatkala Bersih 2.0 mengangkat agenda reformasi pilihan raya dan seluruhnya sistem, supaya pada akhirnya akan diwujudkan padang yang sama rata untuk pesaing-pesaing bertanding dengan bermaruah. Lalu ketika itu kita lihat bagaimana pimpinan negara ini kecut pekut, berbolak-balik, nak beri, tak beri, nak beri, tak beri, bagi stadium, tak bagi stadium. Akhirnya pada ketika itulah, ketika dilakukan satu kajian, satu tinjauan tentang sokongan rakyat menjunam 20 mata daripada tahun 20 Julai 2010, sokongan Najib melonjak 79, menjunam kepada 59% saja sokongan approval ratingnya, tuan-tuan. Memang dia mimpi ngeri, tuan-tuan, tak tidur. Nah, dalam suasana itulah, tuan-tuan, saya diberi faham dengan lambakan isu yang sudah pun disinggung dan disentuh oleh dari Siti Aisyah sebentar tadi. Lambakan isu-isu ni, tuan-tuan, yang tidak ada sunyinya di pentas politik negara kita ni, tuan-tuan. Ini negara yang dikatakan di atas muka bumi ini yang punya politik yang tidak ada sunyinya. Never a dull moment, kata orang putih lah, tuan-tuan, dengan izin. Saya dipahamkan orang kampung bahagia ni pandai cakap orang putih, tuan-tuan. Tidak pernah ada satu suasana, satu saat pun yang sunyi sepi daripada pergolakan dan keberontakan politik, dengan lambakan isu-isu yang tali menali silih berganti. Lalu malam ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi saya 3 jam pun tak cukup, tuan-tuan. Malam ini permit habis pukul 2 pagi dengannya. Boleh ke, tuan-tuan? Pihak keselamatan pun saya nampak dia anggut-anggut dah tu. Tuan-tuan, saya bercadang untuk membawa tuan-tuan kerana terlalu banyak isu-isu. Kalau nak saya uraikan dalam waktu kengkakan waktu hingga pukul 12 ni, saya tahu saya akan keciciran. Lalu saya membawa tuan-tuan kepada apa yang saya fikir penting, menyinggung persoalan-persoalan dasar, sekaligus membawa huraian-huraiannya dalam perkara mutaakhir ini. Kerana ada di sana satu jalan ceritanya yang saya boleh bawa dalam satu analisis, dalam satu tinjauan dan satu cerapan politik. Dan saya perlu menyatakan, dan saya cukup sedar
bahwa rakyat di negara kita ini rimas, kadang-kali cemas, tapi selalunya lemas dengan politik di negara kita ini, tuan-tuan. Mereka bukan tuan-tuan lah, tapi ramai juga, tuan-tuan. Mereka kata, bila lah orang politik ni berhenti nak bergaduh? Tak boleh ke macam sedia kala? Maksudnya apa? Maksudnya macam dulu lah. Dulu sebelum pilihan raya umum ke-11, maaf, ya ke-11 ya, ke-12 lah, tuan-tuan. Saya pun lupa dah. Ini ke-13 ni, tuan-tuan. Pilihan raya umum ke-12 selepas 8 Mac 2008 yang lalu, wajah politik, gelagat politik, perilaku politik negara kita ini sudah tidak boleh lagi kembali kepada sedia kala, tuan-tuan. Inilah yang menyebabkan ramai yang berasa cukup tertekan jiwa mereka. Tak habis orang politik ni bergaduh, siang malam sama je. Tuan-tuan, saya nak beri berita buruk sikitlah kepada mereka yang rimas dan cemas ni, tuan-tuan. Saya ingin membuat perkhabaran kepada tuan-tuan yang rasa cemas, lemas dan rimas dengan politik ini. Sesungguhnya politik negara ini tidak akan kembali ke tahap sedia kalanya, tuan-tuan. Kalau jerebu di luar tu, lepas hujan dia boleh kembali cantik, hening, damai udaranya. Tapi dalam politik negara ini, tuan-tuan, maka inilah sifatnya. Selepas 8 Mac 2008, PRU ke-12 yang lalu, negara ini tidak akan dapat menyaksikan suasana politik sebelumnya PRU ke-12 yang lalu, tuan-tuan. Maka dengan kata lain juga, politik negara ini akan terus menjadikan dan menampilkan satu persaingan politik yang cukup sengit, getir, karena di ambang pilihan raya ke-13 akan datang ini, maka bertambah-tambahlah sebabnya mudah, tuan-tuan, buat julung-julung kalinya di negara ini. Perubahan pemerintahan yang dikatakan perubahan rejim, bukan dengan cara revolusi seperti di Timur Tengah, tuan-tuan, tetapi dengan perubahan yang dikatakan keberangkalian, kemungkinan perubahan rejim ataupun pemerintahan di peringkat persekutuan itu punya peluang untuk berlaku. Andainya berulang apa yang berlaku di pilihan raya negeri Sarawak yang lalu, di mana dengan berlakunya anjakan 5% undi popular kepada pembangkang, maka akan tumbang kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam PRU ke-13 akan datang. Ini yang menyeksakan jiwa raga yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Lalu dalam suasana inilah, tuan-tuan, saya menyebutkan sikit pada tuan-tuan, kerana hari ini politik negara kita ini sudah menjangkaui dan melalui satu perubahan yang cukup besar, yang disebut-sebut sebagai namanya politik baru, yang bukan hanya pemainnya orang-orang politik kerajaan Barisan Nasional ataupun pembangkang di peringkat pusat dan persekutuan, tetapi hari ini, tuan-tuan, politik di negara kita ini benar-benar dimiliki semula oleh rakyat selaku tuan, pemilik dan bos yang sebenarnya. Ini yang menjadikan, tuan-tuan, politik negara kita ini sudah berubah wajahnya. Tuan-tuan mungkin tak sedar, ni saya nak berikan saudara sedar sikit. Nah, di samping pemain-pemain politiknya, kerajaan, parti-parti kerajaan ataupun parti-parti kerajaan,
Sekarang ni pun sudah susah nak sebut, tuan-tuan. Parti-parti kerajaan ni mesti disebut kerajaan pusat ke kerajaan negeri. Sebab sudah wujud dua kerajaan pusat yang berbeza juga dengan beberapa negeri. Itu dia yang menjadikan politik itu cukup membawa persaingan yang begitu sengit. Ya, kerana pertamanya kerana pemilik politik itu sudah kembali kepada tuan yang sebenarnya. Siapa? Rakyat. Rakyatlah bosnya. Buat julung kalinya setelah 55 tahun, tuan-tuan. 57 tahun yang dikatakan merdeka lah, kalau betul-betul lah merdeka, tuan-tuan. Dan 47 tahun apabila tertubuhnya Persekutuan Malaysia ini. Inilah julung-julung kalinya. Rakyat merasakan bahawa benar-benar rakyat itu adalah pemilik dan bos dalam demokrasi, dan bukan mana-mana kerajaan yang diangkat oleh pemilik itu. Dan barang siapa pada setiap pilihan raya yang akan datang, kalaulah pemilik sebenarnya, bosnya ingin turunkan, maka turunlah dia sebagai pembangkang. Yang mau dinaikkan, naiklah dia sebagai kerajaan. Lalu di negeri Selangor kita lihat siapa pembangkang dan siapa kerajaannya. Nah, kesian tuan-tuan, menteri besarnya mantan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu mantan kan? Mundar-mandir tanpa jawatan. Naik turun mahkamah, tuan-tuan. Tengok. Dulu kita kata UMNO rasuah, tengok. Pembangkang membuat tuduhan, kata nista, melulu, tak ada. Sekarang tuan-tuan bila dah turun naik, dia orang kata sah juga, kata pembangkang dulu. Ini dia yang dikatakan rakyat yang punya kuasa, yang mengangkat kerajaan dan menurunkan kerajaan. Buat julung kalinya rakyat menjadi bos dalam sebuah demokrasi. Itu pertama. Yang keduanya, tuan-tuan saksikan sendiri. Dalam persaingan itu kita lihat bukan saja orang-orang politik, bukan saja orang-orang UMNO Barisan Nasional ataupun orang PAS Pakatan Rakyat dan PKR dan DAP yang bermain dan menentukan politik di negara kita ini. Itu juga cukup penting. Ini dikatakan orang-orang kepartaian. Tetapi tuan-tuan, dalam suasana hari ini kita lihat semakin hebat politik negara kita ini kerana antara lainnya pemain-pemain utamanya adalah kelompok yang tidak punya parti, yang dinamakan organisasi bukan kerajaan. Tengok malam ini tuan-tuan dapat lihat Pak Samad Said. Kalau tuan-tuan angkat yang lain, sebab itulah kebangkitan yang dilakukan, yang dijana yang dilakukan oleh, dianjurkan oleh GMI contohnya, gerakan mansuhkan ASA, PPSMI, Pak Samad Said dan beberapa tu, Allahyarham Dr. Hassan Ahmad dan sebagainya, Profesor Syarif sebagainya. Juga begitu, paling mutakhir Bersih 2.0. Apakah mereka ini orang-orang politik? Tetapi kalau tuan-tuan lihat betapa pengaruh mereka, mungkin saja boleh mencetuskan seperti mana yang berlaku di negara-negara Timur Tengah, di Jordan, di Urdun, ataupun di Maroko, di Jazair, di Algeria, di Libya, dan di Syria hari ini. Kerana kebangkitan rakyat dan bukan hanya orang-orang politik yang mencetuskan revolusi seperti itu. Lalu jangan sampai kita memperkecilkan peranan NGO ataupun badan-badan bukan kerajaan ini, tuan-tuan. Hebat mereka, layaklah tuan-tuan berikan tepukan. Ketiganya, tuan-tuan, kalau kita perhatikan juga satu lagi kelompok yang dulunya jarang-jarang mau memainkan peranan, tetapi hari ini secara sinis, secara halus, dan terkadang kali secara cukup tidak bermarwah juga memainkan peranan mereka, tuan-tuan. Kadang-kali positif pada siapa, kadang-kali negatif pada siapa. Ini kelompok yang dikatakan birokrat, kelompok pentadbir, yang dulunya hanya memberikan khidmat kepada kerajaan, the government of the day, kerajaan hari ini, sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat-peringkat negeri. Tetapi hari ini bermain politik juga, tuan-tuan.
kelompok-kelompok birokrat, pentadbir kerajaan. Kalau kita lihat di negeri Selangor saja, tuan-tuan. Begitu juga di negeri Perak yang berakhir dengan jatuhnya kerajaan kita di negeri Perak ini karena mainan kelompok birokrat. Jangan pandang sepi mereka ini. Tidak juga kita mengagungkan mereka, tetapi itulah peranannya dalam suasana politik baru ini, tuan-tuan. Dan akhir sekali, kelompok, bukanlah kelompok tetapi satu kuasa baru, kuasa istana. Yang ini kalau saya cakap lebih-lebih nanti kita cukup paham. Tetapi begitu juga hari ini kita lihat, khususnya di negeri Selangor, bagaimana Jais dan Mais memainkan peranan itu. Kerana kononnya dinaungi dengan raja-raja sultan yang semacam anti pembangkang, tetapi tidak begitu sebenarnya, tuan-tuan. Kita cukup menghormati dan menyanjungi dan menyantuni sultan dan agung kita dalam batas-batas apa yang dikatakan sebagai raja berperlembagaan. Tetapi hari ini ada kelompok-kelompok tertentu yang mau menyuntik dan memainkan ataupun sabu selalu nampaknya. Sabotaj ya. Poin itu saya tak boleh panjang-panjang sangat, tuan-tuan. Tetapi itulah peranannya. Lalu dengan dalam kelima-lima peranan ini, kelima-lima pemain dalam politik ini, tuan-tuan, kita saksikan politik ini cukup menarik nampaknya. Tuan-tuan, saya teruskan sedikit dengan membawa tuan-tuan dalam suasana inilah saya ingin menghuraikan beberapa isu mutakhir ini. Dan kalau saya dapat ringkaskan dan saya judulkan huraian penerangan saya pada malam ini sebagai yang mewarnai dan mencorak politik mutakhir ini, tuan-tuan, saya sifatkan sebagai bagaimana seorang Perdana Menteri yang tidak pernah menang pun pilihan raya. Dia belum menang lagi, tuan-tuan. Walaupun sudah 3 tahun dia memerintah negara ini. Dia memerintah karena dia berjaya menyingkirkan Perdana Menteri yang sebenarnya, yang dinobatkan oleh rakyat. Dia belum lagi, tuan-tuan. Najib Tun Razak ni belum menang pilihan raya lagi, tuan-tuan, jangan lupa ya. Dia, saya tahu, memang tidak pernah berani bertanding di atas padang yang sama rata. Dalam karier politiknya, dia tidak pernah berdepan dengan satu pertandingan di mana kekuatan itu diukur dengan keupayaan dan kepemimpinan. Ini dia manusianya yang cukup takut untuk berdepan dengan satu pertandingan di atas padang yang sama rata. Kita menyaksikan hari ini politik diwarnai dan dicorak oleh pribadi ini yang mutakhir ini sanggup melakukan apa jua, tuan-tuan. Sebab itu dia berbolak-balik dalam banyak hal, dia flip-flop. Dan mutakhir ni, tuan-tuan, di ambang pilihan raya ni, tuan-tuan, dia sanggup lakukan apa jua untuk mendapatkan sokongan dan mandat, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya? Banyak kan dia buat. Tuan-tuan suruh dia ketuk ketampi hari ni pun dia buat, tuan-tuan. Sungguh. Tuan-tuan, saya membawa jalan cerita ini. Persaingan politik di negara kita ini akan terus menjadi lebih sengit dan lebih getir, karena saya telah sebutkan tadi bahwa Najib silap-silap congakkan politiknya. Andainya kalau dia silap memilih tarikh pilihan raya, sebenarnya tarikh pilihan raya yang dia patut lakukan, Allahu a'lamu bisawab, saya telah tulis dalam satu makalah, adalah pada bulan Julai sebelum datangnya bersih 2.0. Itulah tarikh yang paling bijak, paling pintar, paling strategik untuk dilakukan oleh Najib sebelum berlakunya bersih 2.0. Ketika itu Pakatan Rakyat dalam satu keadaan kemelut dan kacau. Dan andainya Najib membubarkan parlimen ketika itu, memang kita diambush oleh tentera Barisan Nasional, tentera bersekutu Ahzab Barisan Nasional, tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah
Sebelum daripada muktamar saya menulis, saya mengatakan ini waktu yang terbaik. Bila kita waktu yang terbaik, dia menjadi lebih gusar, dia jadi lebih takut. Betul ke dia ni? Tapi sebenarnya kita psycho dia supaya jangan mereka lakukan. Alhamdulillah terlepas tarikh itu tuan-tuan, sehingga hari ini dia tidak berjumpa lagi tarikh keramat itu. Dia belum berjumpa lagi. Nah, andainya kalau dia bentang belanjawan yang akan diberikan dan disogokkan dan akan digula-gulakan kepada semua segmen rakyat, mungkin dia berfikir dia boleh lakukan. Tetapi tuan-tuan, nyata hari ini rakyat yang sudah menjadi bos, pemilik sebenarnya, yang sudah berlaku pencerahan minda, yang telah terbuka hati mata budinya, bukan mudah untuk diperalatkan atau dipergula-gulakan dengan kain plekat dia, tuan-tuan. Dengan RM50 tak boleh dah, tuan-tuan. Lalu yang disebut-sebut oleh pakar-pakar, profesor-profesor politik dan ahli pundit politik, katanya orang-orang bijak yang menganalisa politik di negara kita ini, kalau berani dilakukan adalah dalam bulan November. Bubar 11. 2 minggu selepas itu diadakan PRU ke-13, tuan-tuan. Kalau dia gagal, maka dia akan terpaksa seperti mana dinasihatkan oleh Tun kembali menjadi Perdana Menteri dalam buangan sebenarnya, tuan-tuan. Menasihatkan Najib jangan adakan pilihan raya dalam waktu terdekat. Gusar Najib memikirkannya. Lalu tidak saya sebutkan ringkasnya, inilah dia pribadi Perdana Menteri berdepan dengan suasana yang sudah tidak nampak. Dan paling mutakhir tuan-tuan, apabila PAS dapat diporak-perandakan, dan kita bertahan pula ketika itu 2 minggu, tuan-tuan. Saya menghitungnya 17 hari, saya menghitung bagaimana dia telah meletakkan bahawa PAS itu sinonim dengan Parti Komunis Melayu, tuan-tuan. Cukup tidak bertamadun, tidak. Bagaimana sebuah parti Islam boleh? Sebab isu yang dimainkan oleh, ataupun isu yang disebutkan oleh timbalan presiden kita tentang Allahyarham Mat Indra, yang saya dengar kembali saat demi saat dalam seluruhnya video yang ada dalam YouTube, tuan-tuan dengar, tidak sekalipun disebut tentang bagaimana komunis yang sebenarnya menjadi hero. Yang dikatakan hero itu adalah Mat Indra. Yang dimaksudkan dengan polis itu adalah polis yang berkhidmat dengan kerajaan British. Itu sekadar itu saja, tapi diputar belitkan hinggakan PAS itu hari ini sudah menjadi komunis, tuan-tuan. Ketika itu kalau dia bubar, mungkin kita agak tertekan, saya akui. 18 hari, tuan-tuan, saya sebagai pengarah eksekutif Pusat Penyidikan PAS Pusat, nak menangkis serangan itu cukup berat. Tetapi dengan izin Allah, kerana melampaunya mereka dalam melanya kita dan menjadikan kita seolah-olah penyokong komunis, ideologi yang bertentangan langsung dengan akidah Islam. Bayangkan, tuan-tuan. Tetapi dengan izin Allah juga, noktah besar, tajuk besar yang diangkat setiap tahun oleh Tuan Haji Mat Sabu, bukannya tidak lain dan tidak bukan adalah perlunya penulisan semula sejarah pensejarahan kemerdekaan negara. Itu poinnya Mak Sabu. Setiap tahun beliau mengangkat isu itu, tuan-tuan. Tetapi pada kali ini diputar belitkan oleh media-media tradisional, media-media konvensional, bukan media arus perdana, tuan-tuan. Media mereka bukan media arus perdana. Media arus perdana adalah media baru. Media mereka itu media tradisional. Tuan-tuan kena ubah sikit istilah, tuan-tuan. Media tradisional kongkongan UMNO Barisan Nasional memutarkan sehinggalah ke satu garis di mana sudah sampai kepada tahap yang terlalu melampau, masuk isu oleh seorang profesor. Saya sebut kalau juga mungkin dia Profesor Kangkung ke, yang
mengatakan dengan tiba-tiba bahwa Malaysia tidak pernah, Melaya tidak pernah dijajah oleh British, sekadar diberikan perlindungan saja, tuan-tuan. Nah, kan marah pula saya kan. Kalau tak ada penjajahan, buat apa bercakap tentang kemerdekaan? Tuan-tuan, isunya terlalu banyak, saya tidak mau menyinggung itu sebab saya ada isu-isu yang lain. Saya mau terus kepada menekankan betapa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ini sedang menyaksikan bahawa akan apa jua usaha-usahanya untuk mendapatkan undian ataupun untuk mendapatkan sokongan dan mandat sokongan ataupun pemulihan sokongan daripada kaum Cina dan juga kaum India, dia gagal dan terus gagal. Maka dia mengambil peranan untuk menyingkir PAS daripada kedudukan PAS. Ia mengambil pentas tengah ataupun yang mengambil kedudukan politik kita sebagai politik Islam. Tiba-tiba UMNO nak jadi pendukung dan pejuang Islam. Tuan-tuan tengok macam mana sumbangnya, tuan-tuan. Setiap kali mereka cuba, dan cubaan mereka untuk membuktikan bahawa mereka adalah pejuang Islam, setiap kali jugalah kita lihat bagaimana isu-isu yang mereka bawa berakhir dengan memudaratkan Islam. Ini dia hakikatnya. Najib mengharapkan sokongan Melayu semata-mata pada kali ini, dan setiap kali dia cuba untuk mendapatkan sokongan orang Cina dan India, setiap kali jugalah dia gagal. Sebabnya, sebab UMNO dengan ketuhanan Melayu, UMNO sempit itu tidak lagi diterima oleh kelompok etnik Melayu, etnik bukan Melayu, bukan Islam. Sementara PAS terus mengambil pentas yang dikatakan pentas tengah dalam politik negara. PAS membawa satu penjelmaan semula, mengangkat Islam sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus membawa dan menggarap isu-isu, sama ada isunya Ismullah, sama ada isunya yang bersabitan dengan apa yang berlaku di negeri Selangor sedikit waktu dahulu, isu kepala lembu, kepala babi hutan, serangan kepada rumah-rumah ibadat, yang seluruhnya menunjukkan betapa UMNO terus terhimpit dengan sikap sempit dan fanatik agama yang bukan membawa agama itu sebagai penyelamat umat manusia. PAS sebaliknya terus membawa ini. PAS lalu membawa dan mengangkat Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa pendekatan al-wasatiyah, pendekatan yang cukup menyerlahkan Islam itu mampu menaungi semua agama, semua kaum dan semua budaya. UMNO terus tertekan, tuan-tuan, mencari ruang-ruang bagaimana untuk menyingkirkan PAS. Setiap kali mereka lakukan, mereka cubaan mereka itu setiap kali juga berakhir dengan mereka terperosok dengan satu gambaran bahwa UMNO semakin fanatik agama. Tuan-tuan ingat nama Ismullah. Tuan-tuan ingat perkara paling mutakhir Jais dengan Damansara Utama di UMC Methodist Church itu, gereja itu, semuanya berakhir dengan akhirnya UMNO yang kononnya mau mengambil pentas yang di selama ini diduduki oleh PAS, yakni pentas Islam itu, ideologi Islam itu, akhirnya berakhir dengan UMNO semakin dilihat sebagai sebuah parti Melayu yang membawa Islam itu hanya Islam untuk orang Melayu, gitu, tuan. Dia paham Islam itu untuk orang Melayu, kan, tuan. Masuknya YB Nicing, Tio Nicing ke surau. Oh, satu dosa besar, tuan-tuan. Hari ini PAS terus membawa itu, tuan-tuan. Ini dia gambaran yang saya cuba bawa kepada tuan-tuan. Dan saya tidak segan dan tidak sikit pun akan membawa, ya, meminta maaf dengan pendekatan PAS yang begini. Satu masa dahulu PAS
bertindak dan mengambil pentas di negeri-negeri yang dikatakan melebat, negeri-negeri pantai timur dan juga negeri-negeri utara, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Ketika itu PAS tidak membawa pendekatan yang menyerlahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, kerana kita bertanding di kerosi-kerosi Melayu Islam yang rata-ratanya adalah lebih daripada 80%. Tetapi tuan-tuan ingat, sejak sedari gerak yang dibangkitkan oleh almarhum Datuk Fadil Nur, PAS membawa satu pendekatan seperti mana yang ditegaskan oleh Syekh Dr. Yusuf Qardawi dalam pertemuan dengan pimpinan PAS, mengingatkan PAS supaya terus mengambil pendekatan yang wasatiyah sifatnya, pendekatan yang benar-benar bukan saja moderate, tetapi itulah dia pendekatan yang sebenarnya akan membawa Islam itu pada satu kedudukan yang boleh menaungi liyuzhirahum ala dini kulli. UMNO terus tertekan, Najib mencari sentuhan-sentuhannya. Setiap kali cuba untuk kononnya mengangkat agenda Islam, berakhir dengan dilihat oleh orang bukan Melayu, bukan Islam, termasuk juga orang-orang Islam yang celik akal budinya tentang agama ini, bahawa Islam UMNO, Islam Melayu, tuan-tuan. Nah, dalam suasana inilah, dalam suasana kecelaruan UMNO inilah yang cuba mengambil balik ataupun yang cuba mengangkat balik mengenali Islam itu. Dan kita suka UMNO kembali kepada Islam, tetapi dengan cara yang begitu sumbang, mau menyingkir kedudukan kita PAS. Dan paling mutakhir, isunya adalah isu hudud. Tonton, sekali lagi, sebelum saya masuk isu itu, saya mau teruskan tema yang saya bawa kepada tuan-tuan. Sebelum itu saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, mengapa kami PAS bersama dalam Pakatan Rakyat. Yang mereka kata apa? Dulu kata tak boleh kerja dengan orang kafir, sekarang ni boleh pula. Lebih teruk daripada itu, DAP telah mempergunakan PAS. PAS menjadi pemain nombor 3 dalam satu Pakatan Rakyat. Dia UMNO bos dalam Barisan Nasional, dia kata. Menjadi pak bulinya, bully semua orang. Tuan-tuan, saya nak jelaskan, kami bersama dengan Pakatan Rakyat dan mengangkat isu tahalluf permuafakat politik itu bukan kerana hanya semata-mata perhitungan politik. Ini perlu dijelaskan kepada ulama-ulama UMNO khususnya, yang tidak memberi penerangan kepada anak-anak buahnya, termasuklah pimpinan-pimpinan tertingginya. Isu permuafakatan politik ini dilakukan bersama dengan ulama-ulama gerakan Islam seluruh dunia. Dan saya ketika itu hadir bersama pimpinan-pimpinan almarhum Dr. Fadil Nur dan Tuan Guru Presiden hari ini, Tuan Guru Haji Hadi, dan pimpinan-pimpinan tertinggi yang lain, Dato' Harun Taib dan sebagainya, yang mengadakan satu seminar bersama-sama pimpinan-pimpinan Ikhwan Jamaat Islami di London ketika itu. Saya masih ingat, saya hadir dalam pentas itu, walaupun bukan sebagai wakilnya. Tuan-tuan, ketika itulah dibincangkan dan dibicarakan, diwacanakan dan didiskusikan, disyurakan, dimesyuaratkan betapa gerakan-gerakan Islam seluruh dunia ini akan mengambil pendekatan yang membawa kepada Islam yang ditampilkan sebagai ideologi yang boleh menaungi semua orang. Dan ketika itu jugalah telah disebut-sebutkan betapa satu hari nanti PAS akan dapat keahlian daripada bukan Islam dan bukan Melayu. 10 tahun lepas itu, tuan-tuan, Allah izin tertubuhnya Dewan Himpunan Penyokong PAS di HPP, yang antara pimpinannya ada pada malam ini. Ini adalah satu jangkauan sejak zaman almarhum Datuk Fadil Nur lagi, tuan-tuan. Sebab itulah pada sifatnya Islam. Dan tuan-tuan bayangkan, ketika Rasulullah SAW berhijrah daripada kota Mekah Al-Mukarramah Musyarrafah kepada Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW berhijrah dan akhirnya diangkat dan dinobatkan sebagai pemimpin kota Madinah. Bagaimana boleh menang Rasulullah SAW menjadi pemimpin kota Madinah? Meskipun pada ketika itu Islam dan orang-orang Islam di Madinah adalah minoriti dan bukan majoriti. Justru kerana apa?
Justru kerana wibawa dan integriti syakhsiah Rasulullah SAW sebagai Al-Amin yang dipercayai. Abdullah ibni Ubay ibni Salul saat-saat akhir dah mau diangkat menjadi pemimpin kota Madinah, disingkirkan oleh Rasulullah. Bukan Rasulullah, tetapi mandat penduduk Madinah mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin kota Madinah, lalu menjadi bapa munafik sampailah akhir hayatnya. Sebabnya tuan-tuan, sebabnya pendekatan politik Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita bawa hari ini. Ketika Rasulullah SAW pada umurnya 16 tahun, Rasulullah SAW menyaksikan termeterainya satu perjanjian di kota Mekah. Di kota Mekah ketika itu, di mana kota Mekah ini tuan-tuan, golongan marhain, golongan orang-orang bawahan ini dizalimi oleh puak-puak Quraisy, bangsawan-bangsawan Quraisy yang jahat-jahat itu. Lalu berhimpun beberapa pribadi-pribadi mulia di kalangan pemimpin pemimpin orang Quraisy, kaum Quraisy, Bani Quraisy, untuk melindungi kelompok yang dizalimi ini. Ketika itu Rasulullah hanya sekadar menyaksikan. Lalu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW telah menjadi seorang Rasul dan Nabi, Rasulullah mengungkap kembali peristiwa itu. Laqad syahidtu fi baiti ammati Abdullah ibni Ubay, Abdullah ibni Jud'an. Aku menyaksikan termeterainya satu perjanjian di rumah pakcikku, pamanku Abdullah ibni Jud'an, di mana termeterainya satu perjanjian untuk menegakkan keadilan, membanteras segala bentuk kezaliman, melindungi golongan marhain. Lalu Rasulullah SAW bersabda, meringkaskan cerita, lau du'aitu bihi fil Islam, seandainya aku diundang untuk bersama memeteraikan perjanjian itu setelah aku menjadi seorang Rasul, la ajabtu, aku pasti akan menerima itu. Atas dasar inilah, atas nas inilah, atas sandaran inilah, maka pas bersama-sama dengan komponen-komponen parti Pakatan Rakyat mengangkat agenda menegakkan keadilan, membanteras segala rupa bentuk kezaliman yang dilakukan oleh UMNO, Barisan Nasional. Ini jelas bagi kami. Kita bukan hanya yang dikatakan gila nak berkuasa, sanggup berkompromi dengan DAP, diperkuda DAP. Apa dia? Dasar-dasar bersama, tuan-tuan tengok. Dasar-dasar bersama Pakatan. Pertamanya perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan yang dulu tidak pernah mau diterima oleh DAP, diterima oleh DAP. Islam sebagai agama persekutuan, Islam as the region of the federation, diterima oleh DAP. Kerana apa? Semangat setia kawan dalam Pakatan Rakyat. Perkara 152 tentang kedudukan bahasa Melayu, perkara 153 tentang kedudukan istimewa orang Melayu Bumi Putra, diterima oleh DAP. Siapa yang berkompromi? Kalau benar-benar istilahnya kompromi, bukan PAS tetapi DAP yang sanggup untuk mengangkat agenda bersama ini. Tuan-tuan, UMNO, Barisan Nasional, ulama-ulamanya tolong beri paham sikit ilmu Islam ni. Mereka kata kita gila kuasa untuk berkuasa di Putrajaya, sanggup melakukan itu. Tuan-tuan, kita bukan gila kuasa. Kita hanya sekadar mau berjuang mengambil kuasa daripada orang gila, tuan-tuan. Ini yang kita lakukan dengan segala tanggungjawabnya. Akan segala yang mereka lakukan, kebobrokan yang mereka lakukan, tuan-tuan tahu, negara ini diiktiraf oleh Bank Dunia sebagai antara negara paling kaya di atas muka bumi ini. We are one of the richest country on earth. Dari sudut sumbernya dibagikan dengan 28 juta manusia. Tuan-tuan tahu, setiap kepala kita ni, sumber kekayaan negara ini adalah antara terkaya di atas muka bumi ini. Mana kita sekarang? Mana pesaing-pesaing kita dalam tahun 60-an, 70-an? Dulu kita sebaris dengan Korea Selatan, dulu kita sebaris dengan Taiwan, dulu kita sebaris dengan Hong Kong dan Singapura. Mereka membuat lonjakan jauh ke depan. Kita masih terkial-kial hari ini bersaing dengan Vietnam, Timor Leste dan Thailand dan Filipina aja, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Berlaku kerana kepincangan urus takbir khazanah kekayaan negara inilah yang dibolot oleh
elit UMNO Putra dan kroni-kroni mereka. Ini bukan tuduhan melulu, tuan-tuan. Kita lihat satu persatu. Kalau saya punya waktu, satu agenda yang saya angkat dalam parlimen yang lalu masih lagi tidak berjawab. Pembelian 38 unit kereta KTM komuter, 38 unit electrical multiple unit daripada South Locomotive South China, yang dibeli pada asalnya dengan beda terbuka, akhirnya menjadi direct nego. Akhirnya apa yang berlaku adalah ketika dibeli dengan cara langsung direct nego itu, bayaran yang dibuat adalah 500 juta lebih daripada open tender. Siapa yang makan duit ini? SPRM sehingga hari ini belum memberi jawapan kepada saya. Saya angkat dengan dalam PAC, Public Account Committee. Mereka terus mengatakan bahwa di sini ada perkara yang perlu disiasat. Ini hanya satu contoh yang saya sendiri angkat sehingga hari ini belum mendapat jawaban. Kalau PKFZ itu, tuan-tuan, PKFZ itu bukan Lee Leong Sit dan Chang Kon Choi, tuan-tuan. Saya tahu nama-nama pimpinan UMNO yang terlibat. Speaker Selangor, pengurusi tetapnya, bendahari wilayahnya, nama-nama itu boleh kita sebutkan. Mereka tidak diheret, tetapi yang diheret adalah MCA dengan tuduhan dan dakwaan kononnya menipu Perdana Menteri. Bodoh sangat Ketun Batu Mahathir, cerdik sangat Lee Leong Sit ni. Kerana seluruhnya perkara ini, tuan-tuan, sebab itulah apabila World Financial Integrity mendedahkan satu laporan bahawa sejak 10 tahun yang lalu berlaku pengaliran dana, bukan sikit-sikit, tuan-tuan, 888 bilion ringgit Malaysia mengalir secara haram daripada negara kita ini. Kita tanya di Dewan Rakyat, bagaimana boleh berlakunya perkara ini kepada Menteri Kewangan, sikit pun tidak dijawabnya. Inilah antara lainnya, wallahu alam bisawab, bayaran 500 juta kapal selam yang tuan-tuan sedikit dengar waktu itu yang tidak boleh selam satu ketika dah. Inilah dia bayaran kickbacks, rasuah, yang hari ini tuan-tuan tahu, dan tuan-tuan ingin tahu, berada kes ini di Mahkamah Perancis. Bulan 9 sudah bermula. Akhirnya akan didedahkan siapa petualang dan siapa yang mengkhianati negara, siapa yang sebenar-benarnya khianat kepada amanah mentadbir, urus tadbir negara ini, tuan-tuan. Atas perkara itu semualah, maka PAS dan Pakatan Rakyat, parti-parti komponen seperti DAP dan PKR bersatu menegakkan muafakat politik ini. Sebab itu dia kata, sama dah kita ni, dia kata, kita pun bekerjasama dengan orang KP, orang BCA, MIC. Dia bekerjasama untuk melakukan kemusnahan kepada negara ini. Kalau tuan-tuan tengok, cukup muhibah dalam PKFZ, ada tiga-tiga bangsa, ada tiga-tiga parti itu. Tapi pada kita, tuan-tuan, setiap ringgit, bukan setiap ringgit, katanya Menteri Besar Selangor yang berhormat Tan Sri Khalil Ibrahim, setiap sen yang kami belanja atas urus tadbir dana rakyat, kami pertanggungjawabkan kepada rakyat. Setiap ringgit dan setiap sen, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, bila kami ambil alih, saya terlibat dalam panel air dan juga mencari gali, membuat forensik auditing satu syarikat yang berhutang pada kerajaan negeri. Akhirnya hutangnya tak ada dalam rekod kerajaan negeri dan tak ada juga kepada si pemutang. Kami heret, akhirnya dapat semuanya, tuan-tuan. 600 juta seluruhnya. Setiap ringgit kami pertanggungjawabkan, langsung kami angkat dan kami jadikan dana mikrokredit untuk rakyat. Mereka yang mendapat 2.500 mesra usia emas, RM1,000 untuk anak-anak ke IPT, 20 meter padu, RM11 sebulan itu, tuan-tuan. Itu pada kami adalah hak rakyat yang mudah saja diberikan. Tidak ada apa-apa, ya, tidak ada apa-apa beratnya, walaupun 200 lebih setahun kepada kerajaan Selangor. Yang lebih penting adalah
anugerah sebuah kerajaan kepada rakyat yang mengangkat kami. Rakyat yang mengangkat kami dan memandat kami, kami berikan kembali sebuah kerajaan yang punya tanggungjawab secara telus dan langsung. Setiap ringgit yang kami belanjakan, kami pertanggungjawabkan kepada rakyat. Itulah sebenar-benarnya apa yang dicita-citakan pemerintahan di dalam Al-Quran. Huwa ansha'ahum minal ard wasta'marakum fiha. Dia yakni Allah yang menjadikan kamu di atas muka bumi daripada bumi sebagai khalifatullah fil ard dalam ayat yang lain. Untuk apa? Untuk kamu wasta'marakum fiha. Untuk kamu memakmurkan muka bumi ini. Dengan apa? Dengan berbelanja dan merakyatkan segala anugerah Allah kepada orang yang punya hak. Supaya tidak berlaku apa yang Allah Subhanahu wa taala tegahkan, likaila yakula dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta kekayaan negara dan negeri itu tidak hanya dibolot dan berkisar di sekitar orang-orang kaya dan kroni di kalangan kamu. Semua itu adalah perkara yang ditegah Allah, tetapi dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional dalam muafakat politik Barisan Nasional sesama mereka. Jauh beza, tuan-tuan. Kalau UMNO tidak paham apa itu siasah, apa yang dikatakan at-tahaluf as-siyasi, ambil kursus 101 siasah syar'iyah. Hari ini Najib, tuan-tuan, dalam dia menolak hudud, dia kata kita dah sekarang ni ikut maqasid syariah, dia kata. Bunyi pun tak nak betul, tuan-tuan. Ini dia yang saya katakan tadi. Mereka cuba meniru kita. Dan mereka cuba meniru kita dalam bajet yang akan dibentangkan pada 7 Oktober ini juga. Saya berkebetulan adalah pengurusi bajet Pakatan Rakyat bersama-sama kawan-kawan seperti saudara Rafizi, Tony Puah dan sebagainya, Charles Santiago dan ekonomis daripada parti-parti komponen Pakatan Rakyat. Setiap minggu setelah sebaik saja kami rumus beberapa polisi-polisi itu kita bentangkan. Dan kita bentangkan dalam persidangan akhbar. Pada persidangan akhbar yang pertama, bila kita mengangkat agenda bahawa Pakatan Rakyat akan mengangkat agenda bajet belanjawan tahun ini dengan apa yang kita katakan sebagai temanya, slogannya, kesejahteraan untuk semua. Esok, tuan-tuan, Menteri Keuangan pertama mengarah Menteri Keuangan kedua, yang mengarah menteri baru dalam kementerian baru bernama Kementerian Idris Jala. Tuan-tuan kenal Idris Jala? Diberikan 2 minggu membuat respon kepada apa yang kita bentangkan. Bermakna perkara itu tidak diambil kira dalam bajet yang telah pun mereka cetak. Lalu apa yang kita katakan trust bajet Pakatan Rakyat adalah untuk mengangkat pendapatan 60% ketua isi rumah yang punya pendapatan kurang daripada 3.000 sebulan, dan 40% daripada isi rumah yang kurang daripada 1.500. Itu menjadi trust policy dan strategi belanjawan Pakatan Rakyat. Hara mereka dibuatnya, tuan-tuan. Disuruh dan diberi 2 minggu pada Idris Jala datang dengan cara-cara mengatasi apa yang disebutkan oleh Pakatan Rakyat, belanjawan Pakatan Rakyat. Kalau sudah diambil kira yang dikatakan people's friendly budget itu, mesra rakyatlah kononnya budget itu, apa perlu respons pada kami? Tetapi tidak. 2-3 hari selepas pada itu, hari-hari menyebutkan tentang perkara ini. Dengan kata lain, mereka tidak pandang yang diutamakan, yang dikatakan slogan mengutamakan rakyat itu saja, tuan-tuan, adalah untuk, tuan-tuan fahamlah, tak perlu saya sebut, mengutamakan rakyat untuk disembelih. Sebab dengan izin Allah terkeluar daripada kalam mulut Najib Tun Razak sendiri selaku Perdana Menteri sekarang, tuan-tuan, tak tahu depan tak tahulah, dia kata apa? Selepas daripada pilihan raya baru GST akan dilaksanakan. Tuan-tuan tahu apa GST itu, tuan-tuan? Satu sistem cukai baru, cukai baru yang mengambil alih cukai SST, Service and Sales and Services Tax. GST ni, tuan-tuan tahu apa? Gasak sampai teruk. GST, tuan-tuan tahu, rakyat di negara kita ni hanya ada 1.7 juta saja yang membayar cukai.
Karena itu pendapatan kerajaan ataupun pendapatan negara memang cukup tertekan, memang menghadapi masalah. Lalu dia mau mengemukakan satu sistem cukai yang akan kena pada semua. Itulah dikatakan good and services tax. Ya, cukai perkhidmatan dan cukai perkhidmatan dan cukai barangan dan perkhidmatan yang bermula dengan 4%. Tetapi kami cukup yakin akan dinaikkan selepas tuan-tuan beri mandat kepada UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan nak bagi mandat pada UMNO ke? Berilah tuan-tuan sekali lagi. Biar dia gasak sampai teruk GST. Tuan-tuan, dalam suasana inilah hari ini kalau saya boleh sebutkan sikit lagi, saya punya hanya 10 minit kurang lebih. Paling mutakhir bermula dengan apa yang dilontarkan oleh Tun Dr. Mahathir. Ini puncanya. Saya adalah antara orang yang awal mengesani langkah bijak atau langkah lecek lah tuan-tuan. Kata bijak kan dia naik tocang pula. Langkah lecek Tun. Dan Tun sedia maklum. Dan Tun tahu bahawa Pakatan Rakyat ini adalah gabungan muafakat 3 parti politik yang punya ideologi yang memangnya bertentangan. Bayangkanlah Islam dengan DAP, Social Demokrat. Social demokrasi itu sosialis lah kata, begitu paling mudahnya. Dan PKR yang parti yang boleh belaka lah. Dengan tidak maksud negatif ya. Maknanya parti yang mengambil semua. Dia tahu bahawa atas isu-isu agama kita mudah diporak-perandakan. Saya ketika Tun melontarkan isu mencabar Tok Guru Nik Aziz, dulu katanya saya yang menjadi penghalang hudud. Nah sekarang saya bukan Perdana Menteri, laksanakanlah Kelantan hudud. Lalu Tok Guru Nik Aziz dengan segala pertanggungjawabannya, bukan hanya sekadar seorang ahli politik yang mahir, tetapi juga merupakan seorang antara ulama yang disegani di negara kita ini, mengangkat isu dengan segala ketelitian dan cermatnya, lalu menyebutkan bahawa kalau adalah negeri yang bersedia untuk melaksanakan hudud, maka Kelantanlah negerinya. Ini yang sangat-sangat mau didengari UMNO dan parti-parti Barisan Nasional, MCA, Gerakan, MIC tuan-tuan. Sebabnya hudud itu sebagai satu daripada juzuk Qanun Jinayat Islamiyat itu, ya, Islamic Penal Code ataupun ya perundangan Islam itu, di samping hukum qisas dan juga ta'zir, mereka sangat mau mendengar PAS akan melaksanakan hudud. Tuan-tuan, saya menulis antara yang terawal menulis tentang perkara ini, dan saya membuat sidang akhbar menyebutkan bahawa supaya diingatkan pimpinan PAS khususnya dan Pakatan Rakyat kawan-kawan yang lain supaya jangan terperangkap dengan jerangkap umpan Tun Dr. Mahathir ini. Tun bukan hari ini sudah menjadi celik dan insaf untuk melaksanakan hudud. Saja dilontarkan isu hudud ini untuk memporak-peranda dan mengkucar-kacirkan Pakatan Rakyat. Sah seperti kita ramalkan 48 jam yang lalu tuan-tuan, sehingga ke saat ini mereka mainkan isu ini seperti mereka mainkan isu Mat Indra, sehinggalah datangnya isu sejarah merdeka perlu ditulis kembali yang dikatakan secara paling tidak bijak, dalam bahasa senangnya bodoh, oleh Profesor Zainal Keling. Selagi tidak datangnya isu yang lain itu, mereka akan main isu hudud ini sampailah mereka boleh mencetuskan porak-peranda dalam pakatan. Buat hari ini tuan-tuan, saya terpaksa menerangkan dalam pentas penerangan pada malam ini. Andainya Pakatan Rakyat, pimpinan Pakatan Rakyat, pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat tidak cermat menangani perkara ini, maka kita mungkin saja berakhir seperti disebutkan oleh pimpinan, seorang pimpinan sahabat saya daripada DAP yang berhormat Bukit Bendera.
Dia mengantar teks kepada saya, menyebutkan, saya ingat 10 tahun yang lalu, genap 10 tahun yang lalu, DAP meninggalkan barisan alternatif BA ketika isu negara Islam menjadi satu isu yang ditakuti ramai. Hari ini tuan-tuan, hudud sekali lagi dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat, sengaja sebagai satu yang dimomok-momokkan. Tuan-tuan, Parti Islam Malaysia PAS tetap akan menyatakan bahwa kita beriktikad dan mengimani hukum hudud sebagai satu yang telah jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas yang qat'iyatud dilalah wa qat'iyatus subut. Tidak ada pertikaian dengan dalil dan dengan sebutannya, dengan maksud dan mafhumnya. Lalu dengan itu kita mengatakan bahwa PAS berkeyakinan bahwa hukum hudud ini adalah sebahagian daripada Qanun Jinayat Islamiyah. Itu adalah hak kami sebagai Parti Islam Malaysia PAS. Adapun, ini poin penting, adapun dalam dasar bersama Pakatan Rakyat, prinsip ataupun perjuangan agenda hudud ini ataupun pelaksanaan hukum jinayat, Qanun Jinayat Islamiyah ini adalah bukan sebahagian daripada dasar bersama. Maka dalam dasar-dasar bersama kita memperjuangkan apa yang telah saya sebutkan ringkas-ringkas tadi, yang telah termeterai dalam buku Jingga, dan dasar-dasar yang telah saya sebutkan sebagian daripada itu adalah prinsip-prinsip seperti pada perkara 3, perkara 152 dan 153 itu dalam perlembagaan persekutuan, menegakkan keadilan, membantah segala bentuk kezaliman dan kebobrokan UMNO Barisan Nasional. Itu dasar bersama kita. Adapun dasar-dasar yang dibawa oleh PAS mutaakhir diangkat oleh Datuk Seri Presiden, Tuan Guru Presiden, dalam ucap utamanya dalam muktamar yang lalu dengan berjudulkan negara berkebajikan. Jelasnya negara berkebajikan adalah sebagian besarnya selari dan seiringan dengan buku Jingga, tetapi meletakkan garis dan bingkai hujah Al-Quranul Karim dan daripada sunnah al-mutahharah, daripada nas-nas dan ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana buku Jingga tidak menguraikan itu daripada sudut nas. Tetapi negara berkebajikan dan dokumen negara berkebajikan akan menjelaskan betapa setiap satu yang kita angkat bersama dan yang belum kita angkat dalam dasar bersama Pakatan Rakyat adalah punya sandaran daripada nas syarak Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dari sudut maqasid, maksud-maksud, tujuan-tujuan syariat itu, ataupun dari sudut usulnya, al-usul fiqhnya dan sebagainya. Maka begitu datangnya pentingnya negara berkebajikan dan dokumen negara kebajikan itu diangkat serentak dengan mengangkat buku Jingga. Kalau hanya buku Jingga, orang akan bertanya, mana nas dan hujahnya PAS ni? Dan baru-baru ini, satu seminar seminggu yang lalu, Presiden membentangkan bukunya Negara Berkebajikan, dan jawatan kuasa dokumen negara Islam yang dipimpin oleh presidennya, naib presidennya, yang berhormat Salahuddin Ayub, dan saya adalah ahlinya. Kita merumuskan satu penulisan ringkas, padat, merumuskan secara mukhtasar, secara ringkasan, apa itu dasar, prinsip dan program negara berkebajikan. Nah, jelas dari sudut itu bahwa dalam hal perkara ini kita membawa kejelasan itu. UMNO kena faham itu. Dia kata, PAS sudah tidak lagi memperjuangkan negara Islam. Kalau negara kebajikan, kami dah 50 tahun lebih dah buat dia. Kepala silap-silap lepas tadi tu. Negara kebajikan apa? Hari ini saya sebutkan bertonton, negara kita adalah antara negara paling corot. Kalau benar-benar negara kebajikan, kita tak kata negara kebajikan. Ada sebab mengapa kita tak kata negara kebajikan. Kita kata negara berkebajikan. Ada mafhumnya yang jelas tu. Kalau bagi 2 jam boleh saya uraikan.
Jelasnya kami membezakan negara berkebajikan daripada welfare state negara barat ataupun negara berkebajikan yang berbeza dengan apa yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional. Karena UMNO Barisan Nasional tidak membawa negara kebajikan. Kalau tidak, masakan antara ciri penting dalam persoalan kekayaan, bagian kekayaan ini, tuan-tuan tahu, jurang antara kaya dan miskin di negara kita ini adalah nomor paling corot dalam negara-negara ASEAN. 14 kedudukannya. Sebab apa? Kita adalah negara yang kaya dan yang miskin jurangnya terlalu jauh. Sebab apa? Sebab cara urus tadbir mengkayakan kroni, memangsakan rakyat teramai. Sebab itu negara berkebajikan bercakap tentang agihan semula kekayaan dalam apa jua pendekatannya. Dan pendekatan itu bagi kami adalah cukup jelas. Tuan-tuan, saya rasa sudah melampaui waktu dan melepasi waktu, tetapi saya kira cukup jelas dah apa yang tuan-tuan angguk-angguk sebentar tadi. Ya, dan tuan tepukkan tuan-tuan tu, saya tak dapatlah untuk menguraikan dengan lebih daripada itu. Pokoknya tuan-tuan, di ambang pilihan raya ke-13 ini, seorang Perdana Menteri cukup tertekan menghitung hari-hari akhirnya. Apakah beliau akan dapat terus memerintah negara ini ataupun tidak? Tergantunglah kepada pemilik dan bos demokrasi hari ini, yakni rakyat yang hari ini sudah punya apa yang dikatakan sebagai punya kuasa, punya pengkeupayaan, punya empowerment, asyadah asy'abiyah. Ini sebut bahasa Arab baru tuan-tuan faham ke? Kuasa yang berada kepada rakyat yang terus akan mengizinkan kami di peringkat persekutuan menjalankan tugasan semak dan imbang. Andainya kita diberikan mandat, alhamdulillah. Kalau tidak kita akan terus menyemak dan mengimbang. Kerana ini tuntutan Al-Quran yang saya boleh bacakan ayatnya. Walaula daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'd la fasadatil ard. Seandainya Allah SWT sebutkan, andainya Allah tidak menyemak dan mengimbangi kezaliman, keterlanjuran, pembaziran satu kelompok manusia dengan manusia yang lain, la fasadatil ard, seluruh muka alam ini, negeri dan negara ini akan musnah, kata Allah. Tuan-tuan, kami melaksanakan tugas at-tadafa', tugas menyemak dan mengimbangi kuasa yang satu masa dulu memerintah secara bertakhta di mata, beraja di hati. Hari ini mereka sudah tidak boleh mengecapi kuasa itu. Kenapa? Kuasa telah kembali kepada rakyat dengan izin Allah. Dan tuan-tuanlah bos dan pemilik sebenarnya. Pandai-pandailah secara wajarnya, ya, menggunakan kuasa itu. Saya sudahi dengan memohon banyak keampunan dan kemaafan akan apa jua kekurangan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perdagangan yang kami lakukan pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Walillahil hamdu.